Dia tak boleh nau'an minal aqaid al-mawrusah wal amal. Oleh itu hak yang mana yang saya nak pergi malam ni ialah, oleh itu kita ambil yang kesimpulan daripada bahasan tadi, walaupun tak ada nak hurai, mungkin panjang lagi dah, tak ada nak hurai ni, tapi saya ambil poin-poin yang di sini. Oleh itu Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna menegaskan bahawa nahnu na'taqid anna ahkam al-Islam wa ta'limahu wa syamilatun tantazimu syu'unina, bahawa kita mesti berpegang hukum-hukum Islam itu dan pengajaran Islam itu syamilah, lengkap, tantazimu syu'unina, yang mengatur susun semua permasalahan manusia, bukan setakat bab amal ibadah dia saja, bukan setakat bab akhlak dia saja, bukan setakat bab kehidupan biasa ini saja, ataupun bukan setakat bab peringkat tadi dari segi akidah biasa saja tak. Tapi mencakupi syu'uninas ad-dunya wa fil akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Apa dia? Ni dia tengok ni. Ni poin yang tuan-tuan kita patut ingat ni. Iaitu yang pertama sekali, dia punya regu dia atau poin yang pertamanya, Islam itu ialah al-ibadiyah awir ruhiyah. Islam itu ialah aqidatan wa ibadatan, akidah dan ibadah. Dia sekali bukan setakat akidah saja, dia mesti ibadah, bukan setakat ibadah saja tapi akidah. Oleh itu apa yang disebut di sini, apabila dia aqidatan wa ibadatan, maknanya setiap ibadah dalam Islam dia ada relate dengan akidah. Bukan kata setiap ibadah itu boleh orang kata separate dengan akidah, tak boleh. Kita duk fikir bab ibadah mengikut ke logik kita. Kalau mengikut logik kita, tuan-tuan, Allah, macam saya dah sembang tempat-tempat lain dah, biasa mudah, simple contoh. Kita kalau balik pejabat, balik kerja, balik kebun, badan berpeluh, apa semua. Ada dua orang dalam keadaan yang sama. Katakanlah kawan ni pun balik dari kebun juga, badan berpeluh apa semua. Kawan ni pun balik kebun juga, badan berpeluh. Hak seorang ni, oleh kerana lagi 15 minit nak masuk waktu Jumaat, maka kita katakanlah dia pun pakai lak peluh gitu ya, tak ada nak mandi dah, ambil wuduk, pakai baju pergi masjid. Hak seorang lagi tu, walaupun 15 minit lagi nak masuk fardu Jumaat, waktu Zuhur, kita katakan, tapi dia bersibuk mandilah, dia mandi bersabun sahlirah pasal badan, baru balik kebun. Lepas mandi dia pun pakai baju pergi masjid. Keadaan dua ni tadi, tuan-tuan, siapa yang sah mayang? Mesti tuan-tuan pun akan jawab, hak tak mandi pasal dia ambil wuduk pergi, hak tu sah mayang. Hak ni hang mandi jurih dengan bersabun ketak dagu-dagu, tapi hang pergi masuk masjid mayang, tak sah pasal apa? Hang tak ambil wuduk. Nampak tak? Kalau ikut logik, apalah hukum Islam ni? Kawan ni mandi, hak mandi ni yang daripada ujung rambut sampai ujung kaki dengan sabun apa lebih bersih daripada kawan ambil wuduk. Hak ambil wuduk ni lak peluh aja, masuk celak basuh muka, lepas tu basuh tangan pun takat siku, bukan sampai ketiak pun. Lepas tu pula sapu yang kepala, bukan duk selam pun kepala. Lepas tu sapu telinga, basuh kaki. Tiba-tiba pergi Allah Akbar, dia sah, kawan hak mandi tak sah. Cuba tengok. Kita akan katakan Islam ni karut, tak logik. Pasal apa? Kita duk ukur ibadah tu dari segi logik kita. Dia tak relate dengan masalah akidah. Apabila relate dengan masalah akidah, pasal apa hak wuduk tu sah? Pasal perintah Tuhan macam tu. Allah perintah, iza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Apabila kamu nak mendirikan sembahyang, kamu basuh muka, makna ambil wuduk. Allah tak kata kalau kamu nak sembahyang kamu mesti mandi. Tak kira lah lagu mana nak buat pun. Kalau ikut logik. Sebab tu Islam dalam bab akidah dengan ibadah ni, jangan duk ikut logik. Kalau kita ikut logik, kita akan tolak Islam. Sebab tu ramai lah ni duk tolak Islam ni dengan sebab dia ukur ikut logik, dia tak ukur ikut akidah. Ni tu jaga tuan-tuan, benar-benar macam tu, benar-benar ibadah ni. Kalau nak ikut kita kan, ni macam tuan-tuan saya semua sekali, tengah kita duduk dalam majlis macam ni, ada seorang hamba Allah baru masuk dalam majlis kita, terus dia main sembahyang depan ni, Allahu Akbar sembahyang. Kalau di segi logik, dia ni lok-lak semua orang, ramai-ramai dia main duduk tonggak pungkak depan. Kita akan kata betul dari segi logik, dia di lok-lak tu.
Pasal apa? Gamak tu orang ramai aku ni pergi duduk tonggak pungkok depan. Tapi pasal apa kita kata dia ni bagi tak ada apa? Pasal kita tahu itu semayang, itu solat. Nak buat ke mana? Pasal tonggak pungkok pun tonggak lah, pasal Tuhan suruh tonggak. Tu pungkok jubok ke apa bala pun bubuh bila. Itu bahasa kita nak buat lagu mana? Nak cari berlembut lagu mana? Memang bahasa kita lagu tu. Tuhan kata arak-arak lah. Ini doa dilarang memandu di bawah pengaruh alkohol. Mak bahasa manisnya akhir sekali siapa pun tak takut. Allah kata dalam bahasa Al-Quran Al-Khamar, Melayu panggil arak lah. Weh, hampa jangan mandu mabuk arak. Bubuh lagu tu. Jangan memandu ketika mabuk arak. Bubuh lagu tu. Orang pun berasa terkejut lah. Ni nak berlembut. Berlembut siapa takut? Sopa dulu berlembut buat apa? Al-Quran panggil khinzir, bahasa Melayu panggil babi. Kita pun nak berlembut, ditegah untuk makan khinzir, ataupun jagalah jangan campur dengan khinzir. Orang Melayu sebut khinzir tak ada apa-apa. Cuba sebut, "Oi, pagak hang tu." Sekali kita kata, "Nu pagak hang terbelah tu pasal apa khinzir masuk." Dia tak rasa apa-apa. Khinzir masuk pagak hang, dia tak rasa apa-apa. Cuba sebut tengok ni, habis dah anak pisang hang tu. Semalam aku tengok babi 4-5 ekor masuk, baru dia terkejut. Oh, babi masuk. Nak buat lagu mana bahasa lagu tu? Sebab itu Islam kata khatibun nasa ala qadri uqulihim. Kita kena menyampaikan benda tu di atas kemampuan akal dia. Akal orang Melayu ni sebut babi pun dia takut, kalau sebut khinzir tak ada apa-apa. Tak apalah tuan-tuan, nak ambil hak tadi je. Maknanya jangan kita jadi keliru dalam kepala kita ni masalah benar-benar yang ibadah dengan akidah. Perintah Allah ibadah. Sebab tu orang duk cakap bab hudud. Kita jangan duk sembang tak ketahuan punca. Hudud tu perintah Allah. Dia qat'iyatud dilalah, bukan ulama, bukan ketentuan Nabi, bukan ketentuan ijtihad para ulama. Tapi hudud ni hududillah. Allah yang tetapkan hukum awal-awal lagi. Apabila awal hukum dia lagu tu hukum Allah, benar-benar yang siapa lakukan jadi ibadah, maka dia ada kaitan dengan akidah. Jangan duk kaitlah saat lagi kawan tu kalau dah kudung tangan dia nak buat kerja apa pula. Nak kerja apa masa tangan dia tak kudung duk curi meropak samuh hang. Lagu tu. Jadi bukan duk fikir tu, dia fikir ganas. Ganas apa? Allah hukum dia ni kerana nak menyelamatkan seorang, dihukum nak menyelamatkan berjuta orang. Ni kita duk kesian seorang menaya orang berjuta. Lagu mana hak lagu mana? Benar ni kena tengok. Islam kena terima dari sudut akidah. Jangan Islam diterima dari segi logik. Ni banyak kita duk terjemah dari segi logik. Logika mengikut logik memang. Mana ada dalam Al-Quran yang cerita bab menghargai logik kita? Tak ada. Benar-benar yang logik, yang boleh dikaji, ada hukum dia. Ada benar yang Allah tak bagi logik kat kita, tapi Allah suruh sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu yang pertama. Wa watanun wa jinsiyah yang kedua. Ni kalau kita nak tengok Islam itu apa benda? Islam tu juga berkaitan dengan wa watanun wa jinsiyah, negara dan bangsa. Awak kita bercakap bahawa Islam ni kita tak sayang kat Melayu kan? Jangan. Islam sebenar suruh hargai bangsa tu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Allah yang jadi kita Melayu, Allah yang jadi kawan tu India, Allah yang jadi kawan ni Cina, Allah yang jadi kawan ni Jepun, Siam ke apa sebagainya. Allah jadikan. Sebab itu Islam kena hargai benda ni. Benar-benar ni kena hargai. Sebab apa? Bukan kata bermakna sebut Islam tu tak hargai Melayu, tak hargai apa semua. Ni suara-suara yang dogai-dogai duk bunyi tu. Duk pulang Islam ingat. Kita lama tak bela Melayu. Hampa duk bela Melayu tu tahu apa? Apa Melayu hampa dapat? Melayu apa ni sampai bangsa pun hilang dah, bahasa pun tak tahu punca mana dah ni. Melayu apa yang hampa duk sembang ingat? Negeri orang putih pun tak ada lagu. Negeri orang putih dia ubah nama taman dia, taman dalam bahasa dia. Kita negeri Melayu cuba tengok taman. Taman nama Inggeris cukup kenyah. Orang kampung keluar pergi Kuala Lumpur tengok Sunway Lagoon. Apa benda Sunway Lagoon ni? Bahasa Melayu ke bahasa datang apa? Banyaknya. Apa ni yang nu park sana, park ni park apa? Maknanya
Ialah bukan kata kita kata tak bagus, tak boleh terima tu tak, tapi nak cerita hang duk sibuk kata Melayu apa. Sebab tu Islam dah selamat untuk semua bangsa, selamat untuk semua apa apabila diletakkan di atasnya itu Islam. Sebab Islam tu wawatanu wa jinsiyah. Islam jaga negara dan Islam jaga bangsa. Apabila Islam naik, dia tak akan khianat kepada negara, dia tak akan khianat kepada bangsa. Ni tuan-tuan, ni terutama sekali hak cikgu-cikgu ni. Masa saya duduk sekolah dulu, peringkat umur saya ni masa di sekolah dulu, dan mungkin hak cikgu-cikgu sendiri pun yang ada lah ni masa di sekolah dulu, kita berpeluang waktu itu apabila cikgu walaupun darjah 2, darjah 3 masuk mata pelajaran apa tu, masuk mata pelajaran dia panggil ilmu alam. Waktu dia tak kata geografi, dia kata ilmu alam. Ilmu alam cikgu pun tulis di bukan whiteboard, blackboard. Waktu tu whiteboard tak ada, whiteboard lagi, blackboard. Pakai kapok tulis chalk. Mengaji sekolah Inggeris, saya mengaji sekolah Inggeris dulu, duk hafal 2 hari tu. Cikgu pun angkat ni datang apa, murid pun jawabat chalk, makna kapok tulis. Cikgu muka tak apa elok mana, waktu duk menulis tu paling-paling tengok putih pasal apa, debu kapok penuh atas muka. Waktu zaman tu, waktu tu cikgu tu lukis peta negara, ambil daripada sempadan Malaysia, Thailand, Perlis sampai ke Singapura. Hak bawah tu sekali Singapura. Tapi cikgu tanya, ni peta apa murid jawab tanah Melayu. Pandai. Tu darjah 2, darjah 3. Ni lagi sekali murid jawab apa ni peta negeri mana? Ni tanah Melayu. Ni apa dia? Perlis cikgu. Ni apa? Singapura cikgu. Tanah Melayu. Lah cuba tanya cikgu mana yang boleh lukis peta tanah Melayu? Sebab apa tak boleh lukis? Pasal Melayu tak ada tanah dah lah. Ni benar ke ni? Hadu sembang berjuang Melayu. Melayu tak ada tanah dahulu lah. Siam, huduh Siam. Cuba tu. Orang panggil negeri Siam. Nu, gelap India, orang kata hampa Hindu ke apa ni, negara ni apa ni, negeri India. Siapa boleh kata lain? Sampaikan orang panggil apa ni dia punya lautan Hindi pun berdapat kat dia lagi. Hak ni apa ni negara Cina. Hak ni apa laut Cina. Kita dapat kita sikit laut Cina Selatan. Burma pun ada negeri Bangladesh pun Bangla ada negeri. Melayu mana? Tolong tunjuk mana negeri Melayu lah ni. Saya manterai sangat, luku kepala tu. Tu kadang-kadang naik geram kat tuan-tuan, orang sembang mendabik dada kemah. Apa benda ada hampa ada apa? Ni saya tak tanya tuan-tuan, tanya kita masing-masing lah. Malu. Nu hak ujung sana duk sibuk dulu negeri Melayu, Singapura lah ni, cuba pergi mengaku tengok. Halau balik habis tu. Dan hampa langkah Woodland nasib baik, mau tidak hampa terjun laut. Allah Akbar, tengok sejarah ni tuan-tuan, sembang melawak tu melawak lah. Tapi rasa pilu kita. Maknanya bagaimana kita bertanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dari atas nama Islam terhadap generasi kita. Ni duk ada ni. Bukan kita masalah fanatik, masalah Islam suruh jaga. Sebab tu kalau sebut Middle East, sebut Timur Tengah, orang nampak ni negara Arab. Hak ni Eropah, ni negeri orang putih. Hak ni negeri Jepun. Allah Maha Adil, dia letak, dia jadikan suku bangsa, suku kau, dia letak kena tempat dah. Hampa jenis orang Jepun duduk tani, hampa jenis orang putih duduk tani, hampa jenis orang Siam duduk tani. Aku bagi tempat. Hampa jenis orang Melayu bagi tani. Tapi dah Melayu tak reti jaga negeri. Tu pun sembang besar ke main. Okeylah tuan-tuan, tu pun kemas dah tu. 9.20 ni. Sebab saya yang duk ni sangat ni, depa kata kalau duk main asyik berjuang Islam, duk jaga Islam, habis negara. Ada juga orang kata kalau Islam rantah hara-hara, la ilaha illallah, lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal dia tak faham apa itu Islam. Tu yang kita duk baca, hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman. Kasihkan negara sebahagian daripada tuntutan iman. Nak letak tak mana? Maknanya tuan-tuan berusaha menjaga, menyelamatkan negara ni dapat pahala. Kenapa? Itu adalah tuntutan iman. Jangan duk buat lebih kurang. Ambillah peranan dalam apa bidang tanggungjawab yang ada pada kita, yang mana tanggungjawab itu tadi kalau kita lakukan boleh menyelamatkan kita, negara kita,
daripada apa juga bentuk ancaman sebagainya. Hak tu tanggungjawab. Dan yang ketiga tuan-tuan yang saya boleh petik ni, insya-Allah saya nak ambil takat 5 ni. Yang ketiga, din wa daulah, agama dan negara. Itu Islam. Maknanya agama mesti ada kaitan dengan negara, dengan kenegaraan. Tidak ada benda yang dalam agama yang tak ada kaitan dengan negara. Contoh kalau kita sembahyang Jumaat ni, apa kaitan dengan negara? Dalam sembahyang Jumaat ni lah Islam meletakkan suatu ajaran secara falsafi, secara falsafahnya bagaimana kita dengan kenegaraan, dengan kemasyarakatan. Sebab tu mailah tu alim sak mana pun, kalau dia makmum hang kena ikut imam. Doa tu imam. Tu imam Allah Akbar. Tu imam lulus Pak Sanawi ya. Hak mai ni ijazah PhD bahagian usuluddin. Walaupun hang ijazah usuluddin hang jadi makmum, tunggu dulu Allah Akbar tu imam hak Pak Sanawi ni rokok baru hang boleh rokok. Tapi kalau hang Allah Akbar, dia tu Pak Sanawi, aku ada agak PhD, masa aku rokok dulu, boleh tak? Tak boleh. Jangan ada makmum ikam ni. Islam ajak sistem tu lagu tu. Habis tu hang mai dulu penuhkan sah pertama. Tak kira hang siapa, hang pakat besar ke, hang pakat kecil ke, hang duduk kat dalam bendang ke, hang duduk kat dalam kebun ke, dalam pejabat ke, hang duduk depan. Nasib baiklah kawan hak mai belakang, sujud-sujud tengok tu dia kawan kat hak di depan, tapak kaki duk main dalam bendang, bayang tengok tuan-tuan, tapak kaki. Nak buat mana nasib hang kena tak tapak kaki di belakang kawan ni. Tu Islam jaga keadilan tu tadi. Makna hak untuk menghadap Allah, hak bersama, hak dalam masyarakat, jangan duk pilih bulu. Hak dia tetap hak dia. Islam atok lagu tu. Hak ni lah Allah letakkan bahawa dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fardi 27 darajatan. Semayang berjamaah itu lebih 27 darjat daripada semayang seorang diri. Pasal nak latih tu tadi, latih bertolak ansur, latih orang kata pertimang rasa sesama sendiri, semua dapat dalam semayang jemaah. Selama mana Imam Pak Sanawi tadi kita kena rokok, dia rokok kita ikut selagi dia jadi imam, selama imam tu menghadap kiblat. Tapi kalau dia dah sampai rakaat kedua kisah kok lain, kita tak boleh dah ikut. Kalau gagah juga ikut, batal semayang. Apa tanggungjawab ketika itu untuk menyelamatkan semayang kita dari segi hukum fiqh? Dia dah kiblat kok tu, dia pitala kok ni dah. Nampak tu imam ni karuk dah, mentang-mentang dia gelong dah ni. Sepatut dia rokok menghadap kiblat, lah ni dia gelong pi kok lain. Makmum ni tak boleh dok kata kita mesti ikut imam selagi dia jadi tok imam, dia gelong pun gelong sampai kita juga, tak boleh. Di ketika macam tu, maka siapa-siapa yang nak menyelamatkan semayang dia supaya pahala jemaah dia tak hilang, maka dari segi hukum fiqh, orang hak yang salah seorang daripada hak di depan tadi kena melangkah selangkah dua langkah depan dengan mengambil tempat imam tu tadi. Dan makmum ramai kena ambil hak imam baru selangkah dua langkah naik tu. Tak boleh dia ikut tak imam hak lama, tak imam hak lama gelong dah. Lagu tu. Tu hukum fiqh tuan-tuan. Buka lah kitab fiqh mana pun, insya-Allah jumpa benda tu. Jangan duk kata apabila kita ikut imam hak baru ni maka kita gelong dah. Tak gelong pasal dia gelong, aku tak ikut dia. Pasal semayang kena rokok ikut kiblat. Habis kalau tak ada arah orang dah nak melangkah naik, kita berkewajipan menyelamatkan juga semayang kita. Habis nak buat mana supaya semayang kita jangan batal? Kita kena niat mufarakah. Kan kita duk mengaji kitab fiqh ni, kita pun niat dalam hati kata aku tak mau dah ikut imam ni, aku nak sudahkan semayang aku sendiri-sendiri. Maka kita sudahkanlah semayang dalam bentuk mufarakah, sempurnakanlah semayang kita sampai beri salam. Walaupun kita tak dapat duduk dalam jemaah dah, tapi kurang-kurang semayang kita selamat. Dia tak bagi kita gadai. Ini sistem kemasyarakatan dalam Islam yang dikatakan din wa daulah, agama ada kaitan dengan negara. Itu contoh yang paling mudah yang saya bawa tu. Contoh-contoh lain banyak lagi lah. Kenegaraan. Dan Islam ni juga dia panggil yang keempatnya ialah ruhaniyah wa amal. Makna benar-benar kerohanian dan amalan ada kaitan. Rohani kita dengan amalan kaitan. Apa dia rohani kita? Jujur dan bertanggungjawab. Amanah dan bertanggungjawab tu kerja-kerja rohani. Amalan kata apa? Dalam contoh mudah, kita buka kedai makan,
kita buka kedai, kita buka restoran, kedai makan tepi jalan. Mesti kita memainkan peranan di atas tanggungjawab Islam. Apa dia? Rohani tadi, iaitu amanah dan jujur kita. Lepas tu amalan kita berniaga tadi tu. Kalau kita ambil bahasa tu. Oleh itu, yang orang main makan tadi betul-betul harap kepada kita betul. Dia bukan dok pergi periksa di dapur kita. Kita bubuh habuk ke, bubuh debu ke, kita ludah masuk dalam periuk ke, kita kencing masuk dalam periuk ke, bubuh dalam gulai, main kat dia tak periksa. Oleh itu duduk pada peranan rohani kita. Rohanilah kita mesti amanah. Ini orang nak makan, biar aku sediakan makanan yang bersih, suci, yang halal. Tu rohani. Ni tuan-tuan, ni aku jadi pegawai besar ni, duduk kat aku aja. Kalau aku tenyeh lulus lah. Kalau aku tenyeh tak lulus. Habis nak lulus dengan tak lulus tu pertimbangan rohani. Rohani apa? Mesti ada kejujuran, keikhlasan dan sifat tanggungjawab kita kepada Allah. Itu dipanggil ruhaniyah wa amal. Bukan takat amal ni makna kerja aja, ikut aku, kuasa aku. Tak boleh. Islam lagu tu. Dan akhir sekali wa mashafun wa syaifun. Maknanya yang kelima, Islam tu juga ialah mashaf. Apa itu mashaf? Al-Quran. Apa itu saif? Pedang. Maknanya sampai ke satu tahap bahawa apabila orang ceroboh Islam nak rosak, Islam nak musnah, ibarat Al-Quran tu tadi, apabila tercemar, tercabar, maka tanggungjawab kita ialah saif. Apa itu saif? Pedang. Apabila makna pedang, jihad. Ni ketika ni keluar jihad ni. Sebab itu Rasulullah SAW kita kenal dengan sifat Rasulullah itu maha pengasih, maha lembut, syadidul haya'i wa tawadhu', pemalu dan tawadhu'. Tapi sampai kepada mereka orang nak cabar, meruntuhkan Islam, Rasulullah sendiri turun padang perang. Nampak? Ni kita doa Allah Akbar. Lagu mana ustaz lah? Tak apa, ni tak apa. Tu cerita Piramli tu. Lagu mana ni? Cubaan tek kucing ni orang buat lari sungguh ni. Tak cubaan. Rupa-rupa baru sebut hak dia berkenan, barulah ajak lari pergi tengok cungguh buat lari. Tu filem Piramli ni kemahiran ni kita nak tutup ni. Main filem Piramli lah. Piramli buat filem berapa 40-50 tahun dulu. Tapi dia suntik pengajaran Islam tu masuk ke saudara ni. Duk lenggok cubaan. Orang katok kepala Islam pun duk cubaan, duk tak apa. Ni tak apa, kita dah mimpi Islam. Mimpi Islam nama hak tu dah kiblat tak sama dah. Dia rokok kok lain dah, duk kata tak apa juga. Hak nu tak apa, duk tak apa sah. Ni kita boleh duk sembahyang surau ni. Kita boleh duk sembahyang masjid lagi, kita duk boleh pergi ke Mekah lagi, duk tak apa tu. Duk cubaan melengok atas kubur. Maknanya orang Islam kena prihatin sampai kepada satu peringkat dalam bentuk di sini saif ni bukanlah makna kita pun asah parang awak keluar pergi tebas ikut dan, tapi nak ceritanya mesti ada ketegasan. Sampai masa kita mesti bertegas, tak boleh berlembut. Ni tuan-tuan, saya bukan nak duk pupuk, nak bubuh api tak tawang pucah. Hak ni inilah yang kita duk nak sangat ni. Ada program-program kita dialog di gereja pasal ni, nak nyampaikan Islam. Ada setengah pimpinan yang turun ke gereja-gereja buat dialog supaya kamu betul-betul faham apa Islam nak, supaya kita dapat bina keharmonian di situ melalui kefahaman. Ini tak, ni duk Jakarta jagalah nanti Islam naik besok you kena potong lancar le. Duk kira getuk lagu tu. Kalau jalan huduk dia kata semua orang kudung tangan. Awak dia cakap lok-lak tu. Betulkah Islam tu zalim betul tu? Tak. Dia mesti tegas, hang kena faham. Tu tuan-tuan, apabila pengalaman sikit sebanyak yang ada pada saya pun, apabila kita damping depa dengan depa, bagi depa faham Islam sikit, depa reti timbang rasa, depa reti tanggungjawab, depa reti susah payah, tak pelik depa tak Islam pun depa tolong. Ada hak tempat saya tu MKK bukan Islam, Cina. Dulu ni dia Cina Buddha. Dia kata apabila kita tak cukup duit kok ni kita buat ni adalah di atas kutipan orang ramai. Nak buat ni atas kutipan orang ramai, atas sedekah wakaf orang ramai. Dia kata saya tak boleh nak wakaf, saya tak boleh sedekah sebab saya tak boleh, saya tidak Islam. Dia kata tak apa, saya bagi hadiah je sebab saya pun nak pahala ya. Cuba tengok sampai mesej pahala kat dia. Tak ada masalah dia. 400-500 ribu
dia pun pakai halal betul ya. Pasal apa? Dia kira dia itu hadiah dia. Padahal dari segi sedekah dengan apa? Sedekah dengan wakaf ke apa sebagainya lebih kurang lah dari segi kita dengan orang Islam ni. Tapi dia kata tak apa, dia tak mau pakai bahasa wakaf, dia tak mau pakai bahasa sedekah sebab dia tak Islam. Tak apalah. Okey, dia nak pakai bahasa apa? Bahasa hadiah. Hadiah pun hadiah lah, tak apa. Dia kata dia nak pahala. Makna reti bahasa dia supaya dia ada pahala. Tu tak pelik tuan-tuan, ada Cina di Tebrau, tuan-tuan apa baca kan? Hantar anak mengaji pasti Tebrau Johor. Orang tanya dia, pasal apa you hantar anak mengaji pasti? Ini sekolah Islam punya. Nanti dia kata itu bab dia nak jadi Islam ke apa dia punya agama, dia pesan esok dia pandai-pandai pilih lah. Yang penting dia kata dalam banyak-banyak anak saya mengaji ni 2, 3, 4 orang ni, dia ni cukup bagus. Dia kata pasal apa? Pasal dia nak makan pun semayang dulu, baca doa. Budak pasti baca doa. Allahumma barik lana. Anak Cina baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Depan ayah dia. Ayah dia happy, seronok. Anak aku cukup bagus. Dia kata pasal dia mau makan pun dia semayang dulu. Cuba tengok. Yang anak Cina boleh hantar pasti Tebrau. Yang anak Melayu duk marah kat pasti. Wah. Tak kegila punya kerja. Ni pengalaman saya hadapi sendiri tuan-tuan di Kampung Bongek, Rembau, Negeri Sembilan. Kalau ada orang Rembau kata tuan biasa pergi ke Rembau, cari Kampung Bongek. Di Bongek ni ada satu pasti yang masa saya pergi rasmi ihtifal daripada dulu ni, anak Hindu. Saya sembah neri ngapak dia. Saya kata cik, ini pasti ni makna you tahu tak pusat asuhan tunah-tunah Islam. Dia kata dia tak apa. Dia kata saya mau anak saya jadi baik. Yang penting guru di sini bukan paksa suruh dia masuk Islam, cuma dia benda-benda yang elok untuk jadi manusia. Saya happy saya tengok anak saya di rumah. Dulu anak-anak lain kita cakap sikit dia lawan, kita cakap sikit dia lawan. Ini anak ikut kita cakap sikit dia hormat sama saya. Dia mau keluar rumah pergi sekolah pun dia cium tangan saya dulu. Saya happy saya bapak dia. Itu pun cukup dah, saya tak kisah dia. Ini Hindu boleh. Tuan-tuan bayang tengoklah benda-benda orang ni, manusia ni. Kalau kita damping dengan kebaikan Islam, mustahilkah satu hari besok dia juga akan menerima Islam? Tak mustahil. Dan inilah yang Rasulullah SAW buat. Dan hak inilah tuan-tuan sempena maulidi Rasul SAW. Takat mana yang kita mampu dengan kodrat iradat kita, kemampuan ilmu yang ada kita yang ala kadar ni, kalau kita pakat buat, insya-Allah Islam kita akan dihayati dan disambut oleh orang. Bahawa orang yang nu dapat kenal. Tak ada masalah apa. Itulah sahaja tuan-tuan sembang-sembang saya malam ni. Walaupun tengok dalam banner tu dia tulis apa tu, ceramah perdana gerun kat saya. Tarah ni lah yang sebenarnya sembang-sembang ni lah. Ya, insya-Allah mudah-mudahan kita dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala setakat mana yang termampu kita sembang malam ni. Akhir sekali saya minta maaf banyak-banyak kalau adalah tersilap, tersalah, tersasul bahasa. Itu kelemahan diri saya sendiri. Manakala kebaikan kebenaran itu kita doakan mudah-mudahan Allah memberi kepada kita taufik hidayah untuk dapat kita manfaatkan yang bersama, insya-Allah. Dan kita harapkan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya turut bergantung harap bersama-samalah supaya dengan tuan-tuan juga. Marilah kita hidupkan majlis-majlis ilmu di surau-surau, masjid-masjid di mana kita berada. Sebab tuan-tuan, kalau kita tak jana majlis ilmu di masjid-masjid, surau-surau ni, di mana lagi peluang untuk kita secara formal ni, boleh katakan kebanyakan kita dah terlepas musim dah, terlepas masa dah. Hak secara formal. Yang secara informal ni lah kat masjid surau. Orang kata apa, tak dapat banyak, dapat sikit. Tak dapat sikit, dapat banyak. Di mana apabila kita senantiasa berada dalam majlis ilmu, insya-Allah ada rahmat dan ada keberkatannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, antara lain, siapa yang mati dalam keadaan dia sedang menuntut ilmu, maka pertama sekali dia, keuntungan yang dia dapat ialah dia lepas daripada soal jawab kubur. Dia mati dalam keadaan menuntut ilmu.
Ialah walaupun untuk ilmu dalam peringkat macam kita kok surah masjid ni kita dengar jelah. Hak dapat hak ada kelas menadah tu tak dah bila. Makna secara formalitinya tak ada sangatlah, tak dengar. Kalau mati dalam keadaan macam ni, lepas soal jawab kubur insya-Allah. Dan kalau tak mati pun masih dalam duk hidup ni, kita duk ikuti perkembangan pengajian di Masjid Surah. Ada saja majlis kuliah-kuliah atau ceramah, kita penuhi, kita hadir. Istimewa yang kita dapat ialah selain daripada kebajikan dan pahala yang biasa mengikuti majlis ilmu, maka kelebihan yang satu lagi ialah setiap kemungkinan kesilapan, kekurangan ataupun kelemahan dalam apa juga ibadah yang kita lakukan diampun oleh Allah. Semayang kita, siapa jamin kata semayang kita ni 100% betul seperti mana hak Nabi buat? Maknanya kita semayang kita hari-hari dalam keadaan duk belajar dah ni pun, kita tertakluk kepada kemungkinan ada kekurangan, kesalahan, kesilapan. Kita tak jamin. Oleh itu maka selagi gimana kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk senantiasa dalam hidup kita duduk ikuti majlis ilmu ni, maka kesilapan yang kemungkinan ada tadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ni tuan-tuan, hak inilah yang kita rasa yang akhir sekali ni saya, akhir majlis kita malam ni saya nak ambil kesempatan. Surah kita ni comel, cantik, Al-Husna, nama pun elok. Nama pun elok, surah pun elok. Al-Husna ni Al-Hasan, makna baik. Jadi eloklah, sama ada jauh dekat yang ada peluang kesempatan tu, kita imarahkan dengan majlis-majlis ilmu. Dan jawatan kuasa surah ni pun, pengusi dan ahli jawatan kuasa semua pun, jangan rasa serik, jangan rasa terbeban lah. Sebab kita sedang kerja baik ni tuan-tuan mesti ada ujian. Ada ujian nanti. Jangan kita rasa kita akan selesai. Rasa tak apa aja. Memang ada ujian. Akan menempuh dengan ujian-ujian yang kita tidak menduga. Ada ujian yang berat, ada ujian yang ringan. Tapi hadapilah dengan penuh tabah. InsyaAllah Allah bersama-sama dengan pihak yang benar. Ujian banyak surah tu, tapi memang macam-macam lah. Orang buat tohmahan hak tu, hak ni lah, apa semua. Ni hampa panggil ustaz tiap-tiap malam, ni hampa nak bagi kaya ustaz ke? Dia ingat ustaz ni memang dia cari duit kat surah. Tapi hak puak-puak tohmahan tu, dia buat tohmah tu. Ada tu saya dah dengar tuan-tuan, tapi di tempat lain lah. Depa kata duk awak tiap-tiap malam ni duk panggil ustaz ni nak bagi ustaz kaya. Malas sudah tidur di rumah, tunggu tidur dalam kubur lagi lama tu apa? Abang ada. Jangan duk buat taik dulu tu. Dia ingat ke ustaz-ustaz ni duk cari cara hidup, nafkah hidup dengan duk minta duit surah masjid. Ustaz-ustaz tu kebanyakan tuan-tuan hak duk mari kok mana pun rata corak dah. Depa buat kerja sendiri. Ada yang nega kain pun ada yang jadi penternak pun ada yang buat kebun pun ramai. Takkan nak duk habaq kat orang. Hak tu nafkah depa. Jadi dah kalau surah masjid ada sikit pertimbangan untuk menampung hak surah hak tu jariah orang. Nak buat lagu mana boleh kita sekat ke? Pasal kalau ustaz-ustaz mai hak jauh-jauh apa semua tu, depa guna minyak petrol serupa tu jugalah. Walaupun RON 95 kata nak bagi orang yang ni apa nak declare macam mana kan, dia kena buh minyak kereta serupa tu jugalah. Ingat kereta ustaz pakai curah ayak kok parit lagu tu. Melok lak tu geram kat kadang-kadang je. Ingat kereta kita ni pakai cedok dengan timah ayak lah parit, pakai tuang tu. Lepas tu berjalan. Kalau boleh buat begitu memang kita pun nak baca bismillah, hembus dalam timah, tuang jadi minyak petrol. Itulah tuan-tuan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tashba' wa min ta'amin la yurzaq. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna.
Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebagai makluman tuan-tuan dekat sini, malam besok mereka minta saya mula pengajian dengan baca kitab Minhajul Abidin di Masjid Tok Bedu. Tak apa jauh sini Tok Bedu kan. Kok lah mungkin ada tuan-tuan yang jenis berminat untuk buka kitab tu. Kitabnya Minhajul Abidin. Saya pun bukan saya minta, tapi pihak masjid minta. InsyaAllah malam esok mula. Minhajul Abidin ni kitab Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah lah seronok Pulau-Pinang ni, rata masjid, rata surau semua pakat. Apa kata ada aktiviti, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan selama dalam pada Melbourne atau disampaikan oleh Al-Fadhil Datuk Al-Din dan Majlis merangkapkan terima kasih yang tidak terhingga. Kita doakan semoga Allah memberikan nikmat kesihatan dan juga kekuatan untuk Ustaz untuk terus mengembangkan misi dakwah beliau. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk bagian surau seterusnya tuan-tuan boleh rujuk pada jadwal yang kita edarkan program majlis ilmu pada setiap malam yang kita tembakkan. Dan untuk tuan-tuan dan puan surau saya dimaklum oleh pengurusi Dr. Khairul Nizam, hari Sabtu ni kita ada game bola untuk kanak-kanak yang berada di sekitar penduduk taman ini, dan insyaAllah kita akan buat program bola tandingan bola ni di Padang Syahbandar, dan dia akan berakhir pada waktu Zuhur di surau. Semua player akan main ke surau supaya Zuhur berjamaah, dan kita akan bagi hadiah di surau. Jadi ikutlah tuan-tuan, ibu-ibu dan bapa-bapa untuk sama-sama memaafkan